Okey. Hari ini silibus tingkatan 2 kita akan belajar tentang analisis analisis. Okey. Biasanya kita ada belajar 4 topik. Okey, kita ada belajar sistem nombor. Lepas tu kita belajar tentang topik pemikiran komputasional. Kemudian kita ada belajar topik tentang kod arahan. Kod arahan ni kita belajar Python. Topik kod arahan. Kita belajar Python. Okey, kemudian kita ada juga belajar satu lagi topik iaitu kita panggil sebagai algoritma. Okey, topik algoritma ni dia lebih kurang topik kod arahan. Okey, ia merupakan satu topik yang kita kena praktis ataupun kita kena buat tiap-tiap hari. Macam matematik kalau subjek matematik, kalau kita nak belajar matematik, kita kena buat soalan matematik tiap-tiap hari. Contohnya kita nak belajar topik algebra, buat latihan algebra. Begitu juga dengan kod arahan dan algoritma. Cara paling mudah untuk kita belajar kod arahan dan juga algoritma adalah dengan cara membuat kod arahan dan juga untuk dengan cara buat algoritma. Jadi kedua-dua topik ni merupakan topik praktikal sebenarnya ataupun topik amali. Amali. Jadi topik praktikal atau amali, cara paling mudah untuk belajar adalah dengan kita learn by doing. Okey. Kita kena buat. Kita kena buat latihan. Sebenarnya tak kisah kalau awak buat betul atau salah. Yang penting buat. Yang penting buat. Betul atau salah tu sebenarnya tak berapa penting. Sebab daripada kesalahan ataupun kesilapan yang kita buat tu, kita akan belajar lebih sebenarnya. Jadi bila cikgu minta buat soalan, kena buat sebab yang ni merupakan topik praktikal. Okey, jadi hari ini kita akan sentuh dua topik ni, kod arahan dengan algoritma. Okey, kod arahan ni kalau kita belajar masa tingkatan 3 ataupun masa kita tingkatan 5, kita kena buat projek. Tingkatan 3 kena buat projek, tingkatan 5 kena buat projek ataupun kerja khusus. Okey, dan kita akan belajar tentang PDLC. PDLC. PDLC ni singkatan kepada Program Development Life Cycle ataupun kita hayat pembangunan program. Jadi kita kena tahu fasa-fasa yang terlibat semasa kita membangunkan program. Okey, jadi kod arahan ni sebenarnya, kod arahan ni sebenarnya kita buat pada fasa yang ketiga. Kod arahan ni kita buat pada fasa yang ketiga dan algoritma ni sebenarnya kita buat pada fasa yang kedua. Okey, maknanya bila kita membangunkan program, kita akan buat algoritma dulu. Lepas siap buat algoritma, baru kita buat kod arahan. Yang tu yang biasalah kita buat dalam kita hayat pembangunan program. Okey, jadi apakah fasa yang pertama? Fasa yang pertama kita akan belajar hari ini. Okey, fasa yang pertama yang kita akan belajar iaitu fasa analisis. Okey, nanti kita akan belajar dengan lebih detail tentang analisis. Yang kedua, fasa yang kedua sebenarnya adalah fasa reka bentuk ataupun design. Fasa reka bentuk ataupun kita kenali sebagai design, yang mana kita akan belajar dua model yang biasa kita guna untuk design kita punya program. Okey. Dan masa design tu dia ada banyak design sebenarnya dan design yang paling biasa kita buat masa buat program adalah logical design, yang mana kita akan gunakan algoritma. Dan algoritma ni dia ada banyak model. Dia ada banyak model yang kita boleh gunakan untuk kita design algoritma, dan model yang biasa kita guna adalah antaranya adalah pseudocode. Sebelum ni kita dah belajar sedikit sebanyak tentang pseudocode. Yang kedua, kita belajar tentang carta alih. Kita belajar tentang carta alih. Dan selain daripada pseudocode dengan carta alih, ada banyak lagi design ataupun logical design yang kita boleh guna untuk buat algoritma. Okey. Dan yang model-model lain tu nanti kita akan jumpa masa kita belajar dekat universiti. Belajar dekat universiti nanti kita akan jumpa macam-macam lagi model yang kita gunakan untuk buat algoritma. Tapi untuk peringkat sekolah ataupun untuk peringkat menengah rendah, kita tumpukan perhatian kita kepada dua model yang asas ni, iaitu pseudocode dan juga carta alih. Yang ni yang biasa kita akan guna dalam kelas. Dalam exam pun dia akan tanya dua ni je.
sudut atau carta. Okey, fasa yang ketiga adalah fasa implementasi. Fasa yang ketiga, fasa implementasi. Dan kadang-kala kita juga panggil dia sebagai fasa pengekodan. Pengekodan. Okey, pada fasa ini kita biasanya akan type kita punya coding lah. Sama ada kita nak type gunakan Scratch ataupun kita nak type coding gunakan Python, ataupun bila tingkatan 4 nanti kita akan belajar contohnya Java. Jadi kita boleh pilih pada fasa ketiga ni, kita boleh pilih bahasa apa yang kita nak guna. Bahasa apa yang kita nak guna untuk kita laksanakan. Untuk kita laksanakan kita punya design. Okey, jadi apa yang kita buat mula secara ringkasnya, kita akan buat analisis dulu. Selepas kita buat analisis, yang kedua kita akan design. Kita akan buat reka bentuk. Okey, selepas kita design kita punya program, yang ketiga kita akan laksanakan. Kita akan laksanakan kita punya design. Okey, pada masa itu kita dah mula type kita punya coding, dan pada fasa keempat kita akan buat pengujian ataupun testing. Fasa pengujian. Macam mana kita nak test kita punya program? Cara paling mudah nak test kita punya program adalah dengan kita run program kita. Okey, bila kita run, kalau ada syntax error ke apa ke, dia akan bagi tahu error. Lepas tu kita kena debug. Bug ni maknanya ralat. Bug dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai ralat. Debug ni kita buang ralat. Dia ada istilah. Istilah dia kita panggil sebagai bug. Okey, bug ni lalat. Ralat pula. Ralat, dan proses untuk kita buang ralat tu kita namakan sebagai debug ataupun debugging. Kita ni kita nyah ataupun kita buang kita punya ralat. Yang tu kita buat pada fasa yang keempat, iaitu fasa pengujian. Masa itu kita run kita punya program. Kalau ada error, kita betulkan error. Okey, dan kita run, kita uji kita punya data sama ada program yang kita buat tu selari tak dengan kehendak kita. Contohnya output yang dipaparkan tu sama ke tak dengan kita punya kehendak. Kalau tak sama, maknanya mungkin ada logic error. Kita betulkan kita punya logic dalam kita punya coding dan kita run sekali lagi. Okey, dan kita run berulang kali sampailah kita puas hati dengan output yang kita dapat. Yang tu pada fasa yang keempat, iaitu fasa pengujian. Okey, fasa yang kelima, fasa dokumentasi. Dokumentasi ni kita buat sedikit sebanyak dokumentasi lah tentang program-program kita. Contohnya baris pertama kita buat apa, baris kedua kita buat apa, baris seterusnya kita buat apa. Kita buat dokumentasi. Ataupun kita buat dokumentasi macam mana cara nak gunakan program yang kita bina. Okey, dokumentasi kepada user supaya user boleh tahu fungsi program kita untuk apa dan macam mana cara nak guna. Jadi kita akan belajar dalam topik PDLC. Tak salah saya topik tingkatan 2 ke topik tingkatan 4, lebih kurang macam itulah. Dan PDLC ni kita kena guna masa kita buat projek. Nanti masa tingkatan 3, okey, akan ada satu kerja khusus ataupun projek yang kita kena buat di mana markah dia adalah 30%. Markah dia adalah 30% daripada markah keseluruhan PT3 kita. 30% diambil daripada projek dan 70% adalah daripada peperiksaan PT3. Jadi 70% PT3, 30% lagi daripada kerja khusus atau amali. Jadi benda ni kita akan guna masa kita buat kerja khusus. Dan dalam soalan PT3 pun, okey, kadang-kadang dia keluar soalan topik yang ni. Okey, jadi kita tahu, saya ulang sekali lagi, kod arahan yang kita belajar tu sebenarnya dalam kita hayat pembangunan program kita buat pada fasa yang ketiga, iaitu pada fasa implementasi. Okey, dan algoritma. Algoritma yang kita belajar tu sepatutnya kita buat pada fasa kedua, iaitu pada fasa reka bentuk. Kita design kita punya logik dengan menggunakan pseudocode atau carta alih. Okey, dan yang kita tak belajar lagi adalah fasa yang pertama, iaitu fasa analisis. Jadi sepatutnya kita akan buat analisis terlebih dahulu lah, baru kita buat reka bentuk. Okey, soalan. Ada apa-apa soalan nak tanya? Kalau ada soalan boleh respon. Okey, tak ada soalan.
Okey, kalau tak ada soalan tak apa. Kita teruskan dengan, kalau tak ada soalan saya yang tanya, biar saya yang tanya soalan. Okey. Jadi katakanlah soalan exam dia keluar macam ni. Yang ni soalan yang simple Soalan dia tanya dia kata lukis contohnya. Lukis carta Ali untuk mengira katakanlah luas segitiga. Okey. Segitiga. Okey, katakanlah soalan exam macam ni. Lepas tu dia bagilah contohnya, dia bagi 4 markah contohnya. Okey, ni contoh soalan yang mungkin akan keluar dalam kita punya peperiksaan akhir tingkatan 2. Dia kata lukis carta alik untuk mengira luas segitiga. Okey. Dalam masa 2 minit cuba buat benda ni. Jadi bila cikgu kata buat, pelajar kena buat. Tak kira apa yang pelajar buat itu betul atau salah, yang penting buat. Jangan tunggu jawapan. Ada pelajar ada jenis tunggu jawapan. Bila cikgu bagi soalan, dia buat tak tahu je, dia pandang kiri, pandang kanan. Okey. Yang tu cara belajar yang tak betul. Cara yang belajar betul, bila cikgu suruh buat sahaja. Walaupun salah tak ada masalah. Nanti kita tengok jawapan dan kita boleh bandingkan jawapan awak dengan jawapan cikgu. Okey, cuba buat dalam masa 2 minit. Okey, tinggal 1 minit lagi. Okey, masa tamat. Okey, siapa boleh tak awak semua tolong share jawapan dekat dalam grup WhatsApp, boleh? Kita ada grup WhatsApp kan? Okey, cuba share jawapan dalam grup WhatsApp. Ambil gambar, lepas ambil gambar, post dalam grup WhatsApp. Okey. Siapa yang dah siap? Saya nak tanya, siapa yang dah buat dan dia dah siap? Okey, siapa yang belum siap? Okey, Haris tak siap lagi. Selain pada Haris, siapa lagi yang tak siap? Iwan tak siap lagi. Ita, Ernest Wong tak siap lagi. Okey. Yang lain dah siap dah? Sadana macam mana? Dah siap belum? Oh, Wong Cikai sudah siap. Okey, Wong Cikai boleh share jawapan awak
Share dekat dalam grup WhatsApp boleh? Puan Cikai sudah siap? Yang lain belum? Dalam grup ASK tu. Dalam grup kita lah, grup mana lagi? Awak lukis guna komputer ke lukis gunakan kertas, Puan Cikai? Lukis guna kertas. Kalau lukis guna kertas, kena snap gambar dengan handphone. Snap gambar dengan handphone, lepas tu masukkan gambar tu dalam grup WhatsApp. Boleh? Okey, kita tunggu jawapan Wan Cikai sekejap. Nanti saya akan share jawapan Wan Cikai. Okey, sementara Wan Cikai share jawapan dia. Okey, kenapa? Kenapa saya bagi masa 2 minit, pelajar tak dapat jawab dengan cepat? Ingat dalam exam yang penting adalah masa. Yang penting adalah masa dan jangan habiskan masa yang banyak untuk soalan yang mana markah dia sikit. Dalam exam, markah dia kalau 100/100, katakanlah soalan ni dia keluar 4 markah. Katakanlah soalan ni keluar 4 markah, jangan habiskan masa yang banyak untuk jawab soalan 4 markah. Jika kita habiskan masa yang banyak, contohnya kita habiskan masa 15 minit. Contohnya, kita habiskan masa 15 minit untuk jawab yang ni sahaja. Cuma dapat 4 markah. Rugi. Rugi. Nanti kita tak sempat nak jawab soalan-soalan lain. Jadi soalan-soalan macam ni, yang penting adalah masa. Pastikan bila kita bagi soalan, kita dapat siapkan soalan tu dengan cepat. Okey, dan saya akan share jawapan Wan Cikai sekejap ya. Sekejap nak tengok jawapan Wan Cikai. Okey. Cuba tengok jawapan Wan Cikai dengan satu lagi jawapan Nuha. Ada 2 jawapan. Satu lagi Wan Cikai, satu lagi dalam jawapan Nuha. Cuba tengok. Okey. Jadi kita tengok jawapan Wan Cikai dengan Nuha. Okey, jadi saya buka. Okey. Jadi yang ni yang pertama. Yang pertama ni jawapan Wan Cikai. Okey, cuba tengok. Dia buat luas segitiga, masukkan tapak tinggi, kira luas segitiga, setengah tapak tinggi, habis dekat situ. Okey. Dia tak sambung ni Wan Cikai, sepatutnya dia ada sambungan, dia kena paparkan output. Biasanya kalau kita buat program, bukan setakat nak kira je, kita juga kena paparkan output yang kita dapat. Okey, walaupun dia tak minta, tapi kita buat juga. Okey, cuba tengok seterusnya, yang ni Nuha. Nuha buat mula masukkan tapak dengan tinggi, kemudian kira luas, setengah tapak tinggi, paparkan luas, lepas tu tamat. Okey, ini jawapan daripada Nuha. Jawapan daripada Nuha ni lebih tepat lah, lebih tepat banding Wan Cikai. Okey, jadi kita dah tengok jawapan kawan-kawan kita. Sekarang persoalan tadi, kita balik pada persoalan tadi. Kenapa kita lambat? Kenapa kita lambat buat pseudocode ataupun kita lambat buat algoritma? Okey, jadi kenapa jadi macam tu? Dia jadi macam tu sebab kita tak bermula dengan analisis. Okey, jadi seelok-eloknya sebelum kita buat algoritma ni pada fasa yang kedua. Algoritma ni pada fasa yang kedua. Jadi seelok-eloknya kita mulakan dengan fasa yang pertama dulu, iaitu pada fasa analisis. Jadi okey, pada fasa analisis kita akan gunakan satu model yang biasa kita guna masa kita buat analisis, dan model tu sangat popular, okey, yang kita namakan sebagai IPO model. Okey, kita namakan sebagai IPO model. Okey, jadi cuba pelajar-pelajar semua buka internet dan cuba Google
IPO model dekat internet. Kita buka internet. Kita buka kita punya browser. Kita buka kita punya browser. Lepas tu kita type dekat kita punya search engine. Kita type IPO model. Okey, kita type IPO model. Okey, dan bila kita type IPO model, dia keluar macam-macam lah. Dan kita cuba buka apa yang dikeluarkan oleh wiki. Cuba tengok penerangan tentang IPO model yang dikeluarkan oleh wiki. Dan kita cuba baca. Okey, dia kata IPO model ni. Okey, satu model yang digunakan untuk IPO ni sebenarnya singkatan kepada ataupun akronim kepada input, process, output model. Jadi IPO ni sebenarnya dia akronim akronim kepada I tu input, P tu process, O tu output. Input, process, output. Jadi dia satu model yang biasanya digunakan secara meluas dalam sistem analisis dan juga dalam sistem software engineering, yang mana kita nak terangkan tentang analisis. Dan bukan setakat dalam bidang sains komputer, IPO model ini juga digunakan dalam bidang-bidang yang lain. Contohnya dalam bidang engineering, dalam bidang manufacturing, dalam bidang matematik, dan macam-macam lagi dalam bidang fizik. IPO model ini digunakan secara meluas dalam bidang-bidang yang lain dan dia satu model yang sangat popular. Ini contoh IPO model dia dekat sini. Cuba tengok. Dia ada input, dia ada proses, dia ada output. Dan kita boleh baca dalam wiki ni penerangan tentang input, proses dengan output. Apakah itu input, apakah itu proses dan apakah itu output. Ini pelajar boleh baca sendirilah nanti. Okey. Dan berbalik kepada kita punya soal. Balik kepada kita punya soalan tadi. Jadi masa kita nak design, sebelum kita design, kita analisis dulu. Contohnya kita nak buat, katakanlah kita nak buat, sekejap. Kita nak buat, katakanlah kita nak buat program untuk kira dan paparkan. Sepatutnya saya buat soalan kira dan paparkan sepatutnya. Paparkan luas segitiga. Segitiga. Okey. Jadi dia suruh buat pseudocode atau tadi catat alih. Soalan tadi catat alih. Okey. Jadi sebelum kita buat algoritma, kita mulakan dengan analisis. Okey. Semasa kita buat analisis, kita buat 3 benda tadi, iaitu kita ada I, yang kedua kita ada P, yang ketiga kita ada O, IPO. Jadi IPO, I ni untuk singkatan apa tadi kelas? I ni apa benda tadi? Input. Okey, ya betul Nuha. I ni adalah untuk input. Okey, jadi perkara pertama yang kita kena kenal pasti adalah kita kena kenal pasti input bagi program. Okey, yang kedua, kita ada P. P ni apa dia? Ya betul Jason. P adalah proses. Ya betul. Jadi perkara kedua yang kita buat semasa fasa analisis adalah kita kena kenal pasti ataupun kita kena identify kita punya proses. Dan perkara ketiga yang kita kena buat adalah kita kenal pasti apa? Ya betul Wong Cikai. Yang ketiga adalah kita kena kenal pasti ataupun kita kena identify kita punya output. Jadi kita ada 3 benda. Dan semasa kita buat analisis, biasanya kita akan bermula dengan input, proses dengan output. Tapi ada satu lagi teknik yang saya nak share dengan awak. Kita boleh buat analisis dengan lebih mudah. Okey, cuba tengok kita ada 3 benda. Yang pertama kita ada input,
Yang kedua, kita ada proses. Yang ketiga, kita ada output. Okey, kalau kita baca soalan ni, mana yang lebih mudah? Kita nak cari input dia ke, nak cari proses ke, nak cari output? Antara tiga-tiga ni, input, proses dengan output. Mana yang mudah kita nak cari? Jason kata proses. Yang paling mudah. Yang lain, awak rasa-rasa mana yang paling mudah nak cari? Antara tiga-tiga ni. Okey, sebenarnya antara tiga-tiga ni, yang paling mudah adalah kita kenal pasti output. Output yang paling mudah kita nak cari kerana apa? Kerana output telah diberi dalam soalan. Apakah output yang kita nak cari? Output yang kita nak cari adalah luas segitiga. Nampak? Benda tu ada dalam soalan. Okey. Jadi, bila kita nak buat analisis, kita kena cari tiga benda. Kita kena cari input, kita kena cari proses, kita kena cari output. Tiga benda ni kita buat hampir serentak. Kita kena buat hampir serentak. Jadi, bila kita dapat tugasan yang kita perlu selesaikan dalam masa yang serentak ataupun dalam masa yang hampir serentak, teknik yang kita guna adalah kita selesaikan tugasan yang paling mudah. Jadi antara input, proses dengan output yang paling mudah kita nak selesaikan adalah kita kenal pasti output. Kan kita belajar tentang pemikiran computational, ingat tak? Ada 4 teknik pemikiran computational. Okey. Jadi antara satu tekniknya, bila kita dapat satu masalah yang kompleks. Okey, bila kita dapat satu masalah yang kompleks, macam mana kita nak selesaikan masalah yang kompleks tu? Okey, cara paling mudah bila dapat masalah yang kompleks, kita boleh selesaikan dengan gunakan teknik leraian. Kita gunakan teknik leraian. Maknanya, kita ada satu masalah yang kompleks. Jadi, bila kita nak selesaikan masalah yang kompleks tu, kita leraikan. Kita leraikan yang kompleks tadi kepada beberapa bahagian yang kecil. Kita leraikan kepada beberapa bahagian yang kecil. Contoh macam ni, kita nak buat analisis. Okey, analisis ni katakanlah dia satu benda yang kompleks. Jadi kita nak buat analisis, kita leraikan dia kepada tiga benda. Kita leraikan kepada input, proses dengan output. Itu teknik yang biasa kita gunakan dalam problem solving. Bila kita nak selesaikan masalah. Dapat masalah yang kompleks, kita leraikan dulu kepada beberapa masalah yang kecil. Okey, selepas kita leraikan kepada beberapa masalah yang kecil, kita akan selesaikan setiap masalah yang kecil tadi. Yang ni, masalah yang kecil ni kita selesaikan secara berasingan. Kita selesaikan secara berasingan satu demi satu. Kita selesaikan secara berasingan. Dan selepas kita selesaikan secara berasingan, barulah kita cantum semula. Okey. Jadi, selepas kita leraikan dia secara berasingan, kita pilih dulu antara masalah-masalah yang kecil ni tadi, mana yang paling mudah untuk diselesaikan, kita akan buat dulu. Yang tu satu lagi teknik yang kita guna bila kita dapat kerja yang banyak. Contohnya macam ni. Katakanlah semalam kita sekolah kan, hari terakhir sekolah. Lepas tu hari terakhir sekolah, cikgu sejarah dia bagi satu tugasan. Dia kata, okey pelajar, sebelum cuti sekolah, cikgu nak awak semua siapkan di rumah 3 minggu ni, 3 minggu tugasan di rumah, cikgu nak awak siapkan peta minda. Cikgu sejarah suruh buat satu mind map pada topik bab 3 contohnya. Okey, kemudian cikgu matematik pula bagi tugasan. Dia kata, okey pelajar, saya nak awak buat topik algebra soalan 3 hingga 16. Siapkan dalam masa 3 minggu cuti sekolah. Cikgu matematik bagi tugasan. Lepas tu cikgu bahasa Melayu pula bagi tugasan. Okey, pelajar, saya nak awak buat satu surat formal yang mana surat ini adalah untuk buat rayuan kemasukan ke sekolah berasrama penuh. Okey, buat surat rayuan, surat formal. Okey, itu tugasan bahasa Melayu. Okey, kemudian cikgu English pula bagi tugasan. Okey pelajar, saya nak awak buat satu ringkasan, satu summary untuk topik ni sekian dan hantar dalam masa 3 minggu selepas awak naik sekolah contohnya. Jadi semua cikgu bagi tugasan. Cikgu sains pula dia kata, okey pelajar,
saya nak awak siapkan laporan eksperimen yang awak tak buat lagi. Okey, dalam masa 3 minggu dan saya akan bagi markah. Okey, kita dapat banyak tugasan serentak. Banyak tugasan serentak. Jadi kebanyakan pelajar, bila dia dapat banyak tugasan serentak, apa yang dia buat? Dia tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu nak buat apa sebab terlalu banyak tugasan, dia tak tahu nak mula di mana. Masalah utama dia tak tahu nak mula dekat mana. Nak buat sejarah dulu ke? Nak buat matematik dulu ke? Ataupun nak buat bahasa Melayu dulu ke? Dia tak tahu nak mula dekat mana. Okey, last masa 3 minggu cuti tu, okey, dia habiskan dengan pening. Dia pening nak fikir nak buat yang mana, sampai 3 minggu masa dah habis, satu kerja pun dia tak buat. Jadi asalnya dia ada dapat 4 atau 5 kerja rumah, last 3 minggu satu kerja pun dia tak siap. Kenapa? Sebab dia habiskan masa pening, dia habiskan masa dengan pening nak fikir nak mula yang mana satu. Okey. Jadi bila kita dapat banyak kerja sekolah serentak, apa yang kita kena buat? Dekat mana kita nak mula dulu? Nak siapkan subjek mana dulu? Okey. Teknik yang paling biasa kita guna adalah kita selesaikan kerja rumah yang paling mudah terlebih dahulu. Okey, jadi dalam banyak-banyak subjek, contohnya sejarah, matematik, sains, bahasa Melayu contohnya, antara banyak-banyak kerja rumah yang kita dapat ni, mana yang kita rasa paling mudah? Kita buat yang paling mudah terlebih dahulu. Selepas kita buat yang paling mudah, barulah kita selesaikan kerja rumah yang paling susah tu yang terakhir. Yang terakhir tu kita buat yang paling susah. Sama juga dengan analisis. Kita boleh mulakan dengan proses dulu. Kita boleh mulakan dengan input dulu. Tapi kalau kita mulakan dengan proses ataupun kita mulakan dengan input terlebih dahulu, ia akan ambil masa yang panjang untuk kita buat analisis. Kenapa kita akan ambil masa yang panjang untuk buat analisis? Kerana kita bermula dengan tugasan ataupun dengan analisis yang paling susah. Jadi cara paling mudah untuk kita buat analisis adalah kita mulakan dengan tugas yang paling mudah. Jadi dalam tiga-tiga ni, antara input, proses dengan output, yang paling mudah adalah output sebenarnya. Kerana apa? Kerana output diberi dalam soalan. Okey. Jadi output yang kita nak cari adalah luas segitiga. Boleh. Okey, yang tu yang pertama mudah, yang paling mudah. Okey, yang kedua mudah. Antara input dengan proses, mana yang lebih mudah? Pelajar. Awak rasa-rasa yang mana? Antara input dengan proses. Antara input dengan proses, yang kedua mudah adalah sebenarnya input. Jadi kita mulakan dengan output, nombor 1, nombor 2 kita kenal pasti input. Jadi untuk kira luas segitiga, apa yang kita kena tahu? Contohnya kita ada triangle. Okey. Macam mana kita nak cari area of triangle? Macam mana nak cari dia? Kita kena tahu yang pertama dia punya base ataupun dia punya tapak, yang kedua adalah dia punya tinggi. Jadi katakanlah yang ni saya punya base. Katakanlah yang ni saya punya base. Mana satu dia punya height? Height ni adalah bermula daripada base, setentang dengan base, kita tarik ke bawah, okey, perpendicular dengan base 90 degree. Yang ni adalah dia punya tinggi ataupun dia punya height, height ataupun tinggi. Jadi kita dapat base, kita dapat height, kita dapat cari area of triangle. Okey. Ataupun katakanlah kita dapat triangle yang bentuk yang lain. Contohnya macam ni. Katakan kita dapat triangle yang macam ni. Okey. Jadi kalau triangle macam yang macam ni, yang ni dia punya base. Jadi mana dia punya height? Dia punya height adalah bucu yang setentang dengan base. Okey, kita tarik ke bawah. Okey, dia akan perpendicular dengan base 90 degree. Jadi yang ni adalah dia punya height ataupun dia punya tinggi. Boleh dapat tak? Jadi input yang kita kena cari untuk kita dapatkan area of triangle adalah dua sahaja, iaitu tapak dengan tinggi segitiga.
Jadi kita boleh letak dekat sini inputnya. Contohnya tapak. Lepas tu satu lagi tinggi segitiga. Okey, yang terakhir, selepas kita kenal pasti output, kenal pasti input, yang terakhir barulah kita kenal pasti proses. Okey, jadi proses input ni sebenarnya ialah data yang diperlukan untuk cari output. Input ni merupakan data yang diperlukan untuk cari output. Output diberi oleh soalan, saya ulang sekali lagi. Output ni diberi oleh soalan. Output ni sebenarnya apa? Output ni ialah produk ataupun hasil ataupun apa yang dipaparkan oleh program. Apa yang dipaparkan oleh program ataupun hasil yang program tu keluarkan ataupun result yang kita nak tu, kita namakan sebagai output. Yang tu output. Dan apakah itu input? Input ni sebenarnya ialah data-data mentah lebih kurang, lebih raw data ataupun data-data mentah yang kita perlukan untuk kita dapatkan output. Sebagai contoh, kita nak dapatkan area of triangle, okey, kita nak dapatkan luas segitiga, apakah data yang kita perlukan untuk cari luas segitiga? Okey. Jadi kita tahu input ni sebenarnya ialah data yang diperlukan oleh program untuk cari output. Okey. Dalam kita punya segitiga, kalau kita lukis segitiga ni, okey, kita sebenarnya ada banyak data. Kita ada banyak data dan tak semua data tu diperlukan untuk dapatkan output. Ada data yang diperlukan, ada data yang tak diperlukan. Sebagai contoh, katakanlah ni segitiga, kita ada contohnya kita ada tapak. Okey, kita ada data tapak, kemudian kita ada data tinggi. Tinggi ialah yang ni. Daripada sini. Okey. Okey, kita ada tapak, kita ada tinggi. Okey. Jadi selain daripada tapak dengan tinggi, kita ada data-data yang lain. Contohnya kita ada data perimeter ataupun ukur lilit segitiga. Yang ni. Data perimeter contohnya. Kita ada ukur lilit segitiga. Perimeter. Lepas tu kita ada data warna segitiga. Segitiga kita warna biru contohnya. Warna segitiga. Okey. Lepas tu macam-macam lagi lah data yang kita ada. Contohnya kita ada auto center dan sebagainya. Okey. Yang tak ada kena-mengena untuk kita cari luas. Jadi dalam banyak-banyak data ni, dalam banyak-banyak data yang ada, kita hanya pilih data yang kita perlukan sahaja untuk kita dapatkan output. Data yang tak diperlukan untuk dapatkan output tak perlu kita masukkan dia sebagai input. Sebagai contoh, warna segitiga ni tak perlu untuk kita cari luas. Okey, tak kira dia warna apa, okey, warna ni data ni yang tak diperlukan untuk cari luas. Sama juga dengan perimeter. Okey. Perimeter segitiga ni ataupun ukur lilit segitiga ni, data perimeter ni tak diperlukan untuk cari luas. Okey, jadi kita hanya pilih data yang diperlukan sahaja untuk kita jadikan sebagai input. Boleh? Jadi janganlah kita masukkan semua benda sebagai input. Ada orang, ada pelajar ni dia suka masukkan semua data. Semua data yang ada semua dia jadikan input. Tu tak perlu sebenarnya. Kita hanya masukkan data yang kita perlukan sahaja. Okey, bagaimana dengan proses? Proses ni ialah apa yang kita lakukan untuk kita tukarkan kita punya input menjadi output. Jadi dalam kes ni, soalannya, kalau saya rephrase balik, apa yang kita lakukan untuk menukarkan tapak dengan tinggi untuk menukarkan dia menjadi luas segitiga. Jadi apa yang kita buat dengan tapak dengan tinggi ni untuk tukarkan dia jadi luas? Boleh siapa-siapa bantu saya? Apa yang kita buat terhadap tapak dengan tinggi untuk tukarkan dia menjadi luas? Macam mana? Kita darab tapak dengan tinggi. Okey, kita darab tapak dengan tinggi dan kita bahagi dia dengan 2. Jadi prosesnya adalah tapak kita darabkan dengan tinggi. Selepas kita darab dengan tinggi, kita akan
kita akan bahagikan dia dengan 2 dan kita akan dapat luas segitiga. Okey. Dan kalau kita buat yang ni sahaja, dekat kita punya program ataupun dekat kita punya analisis, okey, kita hanya dapat partial mark ataupun kita akan dapat sebahagian markah sahaja, tak dapat markah yang penuh. Kenapa kita tak dapat markah penuh? Kita tak dapat markah penuh kerana kita nak paparkan luas, tapi dekat proses ni tak ada luas, dekat proses tu tak ada luas. Jadi macam mana kita nak paparkan luas kalau kita tak cari luas tu terlebih dahulu? Jadi untuk paparkan luas, kita kena cari luas dulu. Jadi apa yang kita buat sebenarnya untuk proses, kita darab, okey, dan kita bahagi dengan 2. Selepas tu kita kena simpan hasil darab dan bahagi ni, kita kena simpan dia dalam satu variable dan kita namakan variable kita sebagai luas. Okey, bila kita buat macam ni barulah kita dapat markah penuh. Okey, jadi kita kena ingat selain daripada kita darab dan bahagi untuk dapatkan luas, kita juga kena simpan hasil dia. Kita kena simpan hasil dia dalam variable luas. Lepas kita simpan hasil dia dalam variable luas, barulah kita paparkan luas tadi. Okey, boleh faham tak pelajar setakat ni? Boleh Okey, jadi selepas kita siap buat analisis, barulah kita buat dia punya algoritma. Dalam kes tadi, soalan tadi dia suruh buat carta alih. Jadi kita nak buat carta alih mudah saja. Ingat carta alih kita kena buat, okey, sekejap kita kena buat mula dan tamat. Saya buat ni dulu. Saya tarik dulu yang ni. Tarik tepi dia. Okey. Jadi kita okey, sekarang ni kita buat dia punya carta alih. Okey, carta alih dia kita mula. Okey, selepas kita mula kita buat apa? Kita akan buat input dulu. Jadi kita input tapak dengan tinggi. Okey, simbol input dalam carta alih kita gunakan simbol parallelogram macam ni. Oops. Okey, sekejap nak lukis. Okey. Selepas tu kita buat apa? Kita buat proses. Jadi kita ada proses dia luas. Kita set kepada tapak darab tinggi bahagi 2. Jadi kita buat dalam carta alih kita boleh gunakan keyword kira contohnya. So kita kira luas set kepada tapak darab dengan tinggi dan kita bahagikan dengan 2. Okey. Jadi kita gunakan simbol rectangle untuk kita punya proses. Okey, kemudian kita akan ada output. Jadi output kita adalah luas. Okey, kemudian dia akan tamat program. Okey, jadi jawapan saya dengan jawapan Nuha lebih kurang sama. Jadi kalau Nuha buat jawapan macam tu, kalau dalam exam cikgu biasanya akan bagi markah penuh lah. Dan untuk jawapan Wong Cikai tadi tak dapat markah penuh sebab Wong Cikai dia tak buat output dan juga Wong Cikai tak buat tamat. Dia kena ada mula, kena ada tamat. Okey, cuba tengok satu lagi jawapan daripada Harits. Okey. Jawapan daripada Harits pun boleh juga dia masukkan tapak, masukkan tinggi.
Dia kira luas, okey, paparkan luas segitiga. Okey, saya nak share jawapan Haris sebab jawapan Haris ni agak menarik. Sekejap saya share jawapan Haris. Okey, sekejap. Okey. Untuk jawapan Haris ni, ini jawapan daripada Haris. Okey, jawapan daripada Haris ni boleh. Dia lebih kurang jugalah. Tapi sini dia masukkan input 2 kali. Okey, kalau kita masukkan input 2 kali, kita boleh gunakan, yang ni kita boleh gunakan koma. Contohnya kita buat macam ni. Sebab koma tu kita boleh gunakan untuk pisahkan 2 input. Jadi kita ada tinggi, kita buat koma, lepas tu kita buat tapak. Ataupun kalau tak nak buat koma ni, kita boleh gantikan dengan perkataan dan pun boleh. Contohnya kita buat macam ni. Masukkan tapak, lepas tu kita tak tulis dan tinggi. Macam ni pun boleh. Jadi walaupun berbeza, tak ada masalah. Sebab algoritma ni dia tak ada sintaks yang khusus ataupun dia tak ada peraturan yang khusus yang kita kena ikut. Jadi kalau kita buat ataupun macam mana pun kita tulis, yang penting dalam algoritma ni, orang lain yang baca algoritma kita, dia boleh faham kita punya algoritma. Tu yang paling penting masa kita tulis algoritma. Okey, kita tulis algoritma tu, pastikan orang lain bila dia baca algoritma kita, dia boleh faham. Okey, kalau orang lain baca tak boleh faham kita punya algoritma tu, maknanya kita kena enhance, kita kena tambah baik. Kita kena tambah baik kita punya algoritma supaya apa? Supaya bila orang lain baca dia boleh faham. Jadi dalam kes awak ni, algoritma kita mesti difahami oleh penanda kertas exam. Penanda kertas exam ialah cikgu awak. Jadi bila awak buat algoritma, pastikan bila cikgu awak baca algoritma yang awak tulis tu, cikgu awak boleh faham. Kalau cikgu awak tak faham apa algoritma yang awak tulis tu, cikgu akan bagi pangkah. Dia akan bagi pangkah, dia kata algoritma awak salah. Jadi yang penting bila cikgu tu baca algoritma kita, cikgu tu boleh faham apa yang kita tulis. Tu yang penting. Dan dia tak ada cara penulisan yang khusus untuk tulis algoritma. Kita boleh gunakan sebarang style. Kita boleh gunakan sebarang style untuk kita tulis algoritma. Okey, ada juga pelajar dia buat macam ni. Macam ni pun boleh juga. Dia buat input 2 baris. Jadi dia buat mula. Lepas dia buat mula, dia buat masukkan tinggi contohnya. Masukkan tinggi. Okey, ni input yang pertama. Lepas tu, selepas input dia buat input yang satu lagi. Dia buat masukkan tapak. Okey. Selepas dia masukkan tapak, barulah dia kira luas contohnya. Okey, yang ni tak lengkap. Kira luas set kepada setengah darab tapak darab tinggi. Ni baru lengkap dia punya apa? Baru lengkap dia punya proses. Okey, last kali dia akan paparkan luas. Macam ni pun boleh juga. Last kali tamat. Last kali tamat. Okey, ada pelajar dia buat macam ni. Dia buat input 2 baris. Boleh juga. Tak ada masalah. Selepas input dia nak buat input yang lagi. Jadi tak semestinya input tu kita buat satu baris. Macam saya tadi kan saya buat satu baris. Saya buat tinggi dan tapak ataupun saya buat tinggi koma tapak, saya buat satu baris input. Nak buat satu baris pun boleh, nak buat 2 baris pun boleh, tak ada masalah. Okey. Satu lagi ada pelajar ada pelajar dia tak buat proses. Dia terus paparkan output. Boleh juga. Boleh juga. Jadi sebenarnya masa kita buat analisis tak semestinya dalam analisis kita wajib ada proses. Ada setengah-setengah program dia tak ada proses. Ada setengah-setengah program dia tak ada input. Ada setengah-setengah program dia tak ada output. Jadi semasa kita buat analisis
tak semestinya kita kena buat tiga-tiga, input, proses dengan output. Mungkin dalam kita punya design, mungkin dalam kita punya analisis tu tak ada proses. Contohnya macam ni, saya tunjukkan contoh. Okey, saya buat contoh. Katakanlah saya punya analisis saya macam ni. Okey. Yang pertama saya ada input. Input saya ialah tapak dengan tinggi. Tapak dan tinggi. Okey, kemudian katakanlah saya tak ada proses. Dan output dia ialah setengah darab tapak darab tinggi. Pun boleh juga, pun boleh juga. Jadi kalau kita buat analisis macam ni, dia punya carta alih dia akan berubah. Carta alih dia akan berubah, dia tak jadi macam sebelah ni lah. Dia tak jadi macam sebelah kanan ni. Dia berubah jadi macam ni. Okey, jadi bila kita buat carta alih, analisis yang macam ni, carta alih dia akan jadi mula. Lepas mula, dia akan masukkan input. Jadi input dia ada dua, iaitu tapak dengan tinggi. Okey. Selepas tapak dengan tinggi, dia tak ada proses, dia terus output. Output dia adalah hasil darab. Outputnya ialah hasil darab setengah darab dengan tapak darab tinggi. Itu dia punya output. Okey. Dan selepas output, dia terus tamat. Jadi untuk dia punya analisis yang ni, kalau kita buat carta alih, dia tak sempat simpan. Dia tak sempat simpan hasil darab tu dalam variable. Dia terus paparkan hasil darab. Kalau yang macam sebelah kanan ni, sekejap. Kalau yang macam sebelah kanan ni, dia simpan dulu dalam luas. Lepas dia simpan dalam luas, dia paparkan luas. Okey. Tapi untuk yang sebelah kiri, ni, dia tak sempat simpan, dia terus paparkan. Maknanya dia darab, hasil darab tu terus dia paparkan sebagai output. Dia tak simpan dalam pemboleh ubah. Pun boleh juga. Okey. Jadi algoritma ni untuk jawab soalan yang sama. Nampak Untuk jawab soalan yang sama, dia ada beberapa algoritma yang berbeza. Jadi kita tak boleh kata algoritma yang kanan ni lebih baik daripada algoritma yang sebelah kiri. Okey, kerana kedua-dua algoritma ni boleh digunakan untuk kita cari luas segitiga. Algoritma sebelah kanan pun kita boleh guna, algoritma yang sebelah kiri pun kita boleh guna. Jadi dua-dua algoritma ni boleh diterima jawapan dia. Okey. Jadi kalau kalau kita buat program, katakanlah saya nak terjemah, okey, kita ada fasa pertama, fasa analisis. Selepas analisis kita design, okey. Yang ni kita design, katakanlah saya design gunakan carta alih. Yang ni kita design dengan carta alih. Okey, selepas kita design, kita buat coding, kita buat coding. Okey, jadi pelajar, cuba gunakan design sebelah kiri ni ataupun pelajar gunakan yang sebelah kanan dulu. Cuba gunakan sudokod sebelah kanan. Sudokod pula. Apa benda ni? Carta alih. Gunakan carta alih yang kita buat sebelah kanan ni untuk kita buat program. Okey, cuba buat program sekarang. Saya bagi masa 2 minit. Cuba buat program berdasarkan carta alih yang sebelah kanan. Okey, cuba buat dulu. Sampai dah siap bagi tahu. Okey, Jason dah siap. Okey, Jason, tolong share screen awak. Saya stop saya punya screen. Jason ni. Okey, siapa yang dah siap bagi tahu. Nanti tolong share screen.
Okey, 1 minit lagi. Buat. Bila kita dah buat design, nak buat coding, dia jadi lebih mudah sebab kita dah buat dia punya design. Kita buat yang bawah dulu. Okey, siapa dah siap? Okey. Pelajar macam mana, dah siap belum? Tolong respon. Nuha, awak dah siap kan? Belum lagi. Okey, cara dia mudah je. Mari saya tunjukkan macam mana kita nak buat program. Tak apa, tak apa. Saya share saya punya screen. Okey, jadi untuk yang ni, saya buka dulu IDLE. Okey. Saya buat file, new file. Saya akan type saya punya coding dekat dalam saya punya code editor. Okey, mula-mula sekali kita buat apa nombor satu? Nombor satu kita masukkan input. Jadi kita gunakan input function. Input function kita gunakan untuk kita masukkan input. Jadi kita buat contohnya input masukkan tapak segitiga. Okey. Jadi kita buat input. Dan yang kedua kita masukkan input apa? Input tinggi jadi kita masukkan input tinggi segitiga. Okey. Ni yang pertama, jadi yang kedua. Jadi kita kena simpan input kita dalam variable sebab kita nak buat kira-kira. Jadi tapak ni kita gunakan variable TPK untuk kita simpan tapak dan kita gunakan variable TGI contohnya untuk kita simpan tinggi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tapak dengan tinggi ni adalah nombor. Jadi kita nak buat pengiraan ke atas dia. Kita buat contohnya, katakanlah kita buat luas. Okey, kita buat set kepada setengah. Darabkan dengan tapak. Kita darabkan dengan tinggi. Jadi yang ni adalah proses. Dan bila kita darab dengan nombor, kita kena tukar tapak dengan tinggi ni kepada nombor. Sekarang data type dia adalah string. String tak boleh darab. Jadi nak darab kita kena tukar dia kepada nombor. Kita
casting dia kepada float. Okey, jadi float boleh terima data berjenis nombor. Kita gunakan float. Okey, kemudian selepas tu kita buat luas, lepas tu kita nak paparkan luas. Macam mana nak paparkan luas? Kita gunakan print, kita gunakan print. Jadi kita print luas. Okey, dah siap kita punya program. Mudah je. Yang ni kita buat program untuk carta alih yang bawah ni. Jadi kita ada 3 benda. Yang atas ni kita ada input. Okey. Yang bawah ni kita ada proses. Okey, yang bawah sekali ni kita ada output. Jadi dah siap, kita save. File, save as. Okey, sekejap. Saya kena create satu folder. Form 2, kumpulan 1. Okey. Saya save sebagai contohnya analisis. Okey. Jadi kita dah siap, kita run. Okey, kita testing kita testing kita punya program. Selepas siap kena testing. Masukkan luas contohnya 10, tinggi dia 8. Jadi setengah darab 10 darab 8 kita akan dapat 40. Okey, setengah kita darab dengan 10 darab dengan 8 kita akan dapat 40.0 kita akan dapat 40.0. Kenapa dia ada point 0 tu? Kenapa dia tak jadi 40? Dia jadi point 0 sebab float Jadi bila bahagi 1 bahagi 2, sekejap. Bila kita ada 1 bahagi 2, hasil bahagi walaupun kita dapat integer dalam Python bila kita guna jar bahagi 1 bahagi 2 dia akan dapat 0.5. Lepas tu 0.5 kita darab dengan 10. 10 adalah integer. Dalam Python, dalam matematik 10 darab 0.5 darab 10 kita akan dapat 5. Tapi dalam Python kita akan dapat 5.0. Kenapa kita dapat 5.0? Sebab kita ada float. Float darab dengan int, dalam Python kita akan dapat float. Sebab tu kita dapat 5.0. Dan kemudian 5.0 kita darabkan dengan 8, kita akan dapat 40.0. Sebab tu output dia kita dapat 40.0 kat sini. Okey. Kenapa kita dapat 40.0? Kerana setengah ni tadi. Kerana setengah ni kita akan dapat float. Dan bila kita darab benda lain, float darab benda lain, kita akan dapat float. Sebab tu last sekali jawapan dia 40.0. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Nuha kata dia punya program lain sikit. Okey Nuha, boleh share program awak? Saya nak tengok. Sekejap ya. Kita tengok program Nuha. Okey Nuha, cuba share screen. Pelajar-pelajar yang lain kalau nak share screen boleh share. Dia buat macam ni, luas segitiga. Dia guna integer. Okey. Kalau kita guna integer, tak guna float, tak ada masalah. Sebenarnya boleh sahaja. Tapi dalam certain case, awak akan dapat error. Nanti saya tunjukkan masa bila dapat error. Okey, lepas tu dia buat luas segitiga, koma. Okey, Nuha, awak gunakan separator dekat sini. Bila gunakan separator, awak tak perlu tukar dia kepada string. Kecuali awak gunakan plus. Bila awak gunakan plus, barulah dekat sini kena wajib tukar kepada string. Kalau guna plus. Sekarang awak guna separator. Jadi str ni tak perlu buat. Okey Nuha, repair sikit coding awak. Buang str ni. Braces dia pun buang. Luas segitiga ni buang dia punya braces. Okey. Penutup function kena ada lah. Kita ada function kan, kita ada penutup function. Okey, sekarang save dan run. Sekali lagi Nuha, awak akan dapat jawapan yang sama. Oops. Koma tadi jangan buang Nuha. Koma yang awak buat tadi kena jangan buang koma dia. Okey. Save dan run sekali lagi. Okey, cuma masukkan input.
10/8 akan dapat jawapan yang sama. Okey, tengok gunakan integer ni tak ada masalah. Cumanya dia akan dapat error dalam certain case. Cuba awak run sekali lagi Nuha. Okey, cuba masukkan 10.4. Okey. Jadi dekat sini dia akan jadi error. Nampak? Dia keluar value error. Kenapa dia keluar value error? Sebab kita nak cuba tukar 10.4 macam ni. 10.4 kita nak tukar dia kepada integer tak boleh. Kalau kita tukar kepada integer 10.4 macam ni dia akan jadi error. Tak boleh. Okey. Hanya data berjenis float dan data yang menyerupai integer sahaja kita boleh tukar kepada integer. Contohnya, kita boleh tukar data yang menyerupai integer kepada integer. Contohnya kita boleh tukar int 40 contohnya. Yang ni kita boleh tukar kepada integer. Okey, kerana apa? Kerana 40 ni menyerupai integer. Cuba awak type benda ni dekat dalam shell Nuha. Cuba type dekat sini. int 4 okey, 40. Enter. Boleh Jadi kita boleh tukar data yang menyerupai integer kepada 40. Tapi kalau kita tukar data yang tidak menyerupai integer kepada integer, dia akan dapat error. Contohnya, cuba awak buat macam ni Nuha. int awak buat 2. Okey, tukar. Dia akan jadi error. Kenapa dia jadi error? Kerana data yang ini tidak menyerupai bentuk integer. Ataupun satu lagi Nuha, cuba awak tukar int 40.8 contohnya. Dia akan jadi error juga kerana data 40.8 ni tidak menyerupai integer. Tapi kalau kita tukar float kepada integer boleh. Contohnya Nuha, cuba awak tukar satu lagi int 40.8. Cuba tukar kepada integer Nuha. Okey. Kalau macam ni boleh, dia akan jadi 40 Jadi 40.8 bila kita tukar ataupun kita casting kepada integer, dia akan jadi 40. Yang masalah ialah yang ini. Yang ini masalah. Sebab apa dia masalah dekat sini? Kerana bila kita terima input kita akan disimpan sebagai string Ingat bila kita terima input function ni sebenarnya input function dia hanya terima data berjenis string. Jadi bila kita type 40.8, kita type dekat contohnya dekat sini Nuha. Tengok Nuha type sekejap Katakanlah sini kita buat 10.4 yang ni. Walaupun kita type nombor, tapi sebenarnya bila kita gunakan input function dia akan terima data dalam bentuk string. Walaupun kita masukkan nombor, kita masukkan nombor tapi dia terima. Memang kita masukkan nombor, dia terima tu dalam bentuk string. Jadi bila dia terima dalam bentuk string, 10.4 tu bukannya dalam bentuk 10.4. Dia akan terima dalam bentuk string 10.4. Jadi bila kita buat int 10.4 dia akan jadi type error. Sebab 10.4 string ni tak boleh tukar kepada integer. Yang boleh tukar kepada integer adalah float. Contohnya kita buat macam ni. Kita buat 10.4. Yang ni kita boleh tukar kepada float. Okey. Dan kalau kita nak tukar kepada integer, kita kena tukar dua kali. Yang pertama, kita tukar kepada float. Lepas kita tukar kepada float, kita tukar sekali lagi kepada integer. Cuba Nuha awak buat yang ni. int float 10.4 dekat bawah, dekat shell. Cuba buat Nuha, dapat tak? Sepuluh 10.4 tu letak pinggir kata. Bentuk string 10.4. Lepas tu tutup kurungan satu lagi. Okey, kalau macam ni boleh, nampak? Kalau macam ni boleh kenapa? Sebab stringnya ni kita tukar dia dulu kepada float. Dah tukar kepada float baru kita tukar kepada int. Jadi kalau 10.4 ni kita tukar kepada int tak ada masalah. Dengan syarat 10.4 ni dalam bentuk float lah. Okey, kalau 10.4 ni dalam bentuk string, nak terus tukar kepada int, dia akan jadi type error. Okey, boleh Okey, terima kasih Nuha. Okey, Jason nak share dia punya screen.
Okey, Jason, boleh share skrin awak, Jason? Dia tengok skrin Jason, dia kata ada masalah. Okey, Jason, apa ni? Good morning. Okey. Jason, yang ni dia masalah sebab awak buka bracket ada 2, penutup bracket cuma ada 1. Ni buka bracket 2, penutup bracket 1 je. Dia tak boleh, kalau buka 2 kena tutup 2. Dan sebenarnya Jason, luas segitiga ni tak perlu bracket pun. Luas segitiga ni awak boleh buang dia punya bracket, tak perlu pun. Hanya perlu bracket untuk print function. Yang tu kena bracket, yang tu tak perlu. Okey, save dan run, dia akan dapat lah. Okey, cuba masukkan input. Masukkan sebarang nombor, enter. Okey, masukkan nombor yang lain, enter sekali lagi. Dia akan dapat jawapan. Okey Jason, tadi dia salah sebab apa? Sebab bilangan braces awak yang buka braces dengan penutup braces tu tak sama banyak. Bila tak sama banyak, dia akan jadi error. Okey, pelajar-pelajar lain pun kalau ada yang nak share screen, boleh share screen. Okey, sama-sama Jason. Okey, yang ni saya share screen saya balik. Saya share screen saya balik. Cuba tengok. Yang ni program yang saya buat untuk catat alih yang macam ni. Yang ada input, yang ada proses dengan yang ada output. Okey, macam mana kita nak buat program yang gunakan catat alih yang atas? Yang tak ada proses. Macam mana? Contohnya yang ni. Cuba tengok catat alih ni. Tak ada proses kan? Dia ada input dengan output sahaja. Macam mana kita nak terjemahkan dia? Okey, nak terjemahkan design kita ke dalam coding. Okey, macam mana caranya? Tengok Dia ada 2 sahaja. Dia ada mula-mula dia ada input. Jadi kita buat input. Input dia adalah input ni macam biasalah. Kita masukkan input tapak dengan tinggi. Okey. Selepas kita masukkan input, kita terus keluarkan output. Jadi kita terus print maknanya dia tak ada proses, dia terus output. Kita boleh terus print setengah, darabkan dengan tapak, darabkan dengan tinggi. Okey, jadi bila kita buat program yang macam ni, okey, dia akan dapat output yang sama. Dia akan dapat output yang sama sebab expression yang ni kita akan terjemahkan dia dan dia akan return hasil darab. Jadi bila saya save, bila kemudian saya run, okey, katakanlah saya masukkan yang ni 10, 4. Dia akan dapat 20.0. Okey, output yang kita dapat tu sama dengan program yang bawah ni. Kita akan dapat output yang sama. Cumanya yang atas ni dia tak ada proses, yang bawah ni dia ada proses. Boleh nampak Jadi daripada analisis, kita boleh terjemahkan analisis kita ke dalam catat alih ataupun pseudocode. Kita buat design, lepas siap design, kita implement design kita type kita punya coding dekat sini. Lepas kita type coding, kita kena testing kita punya coding, kita run, tengok kalau ada masalah, kita betulkan. Contohnya macam Jason tadi, dia run, dia dapat error. Betulkan dulu error, baru kita run sekali lagi. Okey, run 2-3 kali, sampai kita puas hati, kita dapat output mengikut apa yang kita nak. Okey, boleh faham tak tentang ni analisis dan juga algoritma ya. Jadi catat alih ni kita buat masa fasa design ataupun algoritma. Jadi kita ada catat alih dan dalam exam kadang-kadang dalam exam dia bagi catat alih, dia suruh kita buat pseudocode contohnya. Kadang-kadang dia suruh kita buat pseudocode terus. Contohnya dia kata bina pseudocode untuk kira luas segitiga. Jadi kita buat analisis, daripada analisis kita buat apa ni? Pseudocode. Pseudocode. Jadi macam mana kita nak buat pseudocode? Kalau yang atas ni. Pseudocode. Haris tanya, dia kata, cikgu kalau buat coding macam yang atas ni tak dapat markah penuh ke? Tak Haris, dapat markah penuh. Sama macam yang bawah Haris. Okey, awak buat yang bawah ke, awak buat yang atas ke, awak akan dapat markah penuh.
boleh. Sebab dua-dua betul. Sama macam algoritma tadi, okey, dia ada yang ada proses, ada yang tak ada proses. Dua-dua algoritma tu dikira betul. Boleh kita pilih, betul Haris. Kita boleh pilih mana-mana satu yang kita nak. Yang atas pun betul, yang bawah pun betul. Okey, tapi kalau dalam soalan exam dia tanya tentang proses, awak kena buatlah proses dia Haris. Contohnya katakanlah soalan exam dia kata isi tempat kosong. Katakanlah sini dia kosongkan. Dia buat macam ni Haris. Ada juga soalan exam macam ni. Dia bagi segment of program. Okey. Dia bagi segment of program. Soalan dia kata okey, yang ni dia kosongkan. Yang ni dia kosongkan, dia buat kotak dekat sini. Dia buat kotak. Okey. Lepas tu dia buat program, dia buat input, dia buat output. Lepas tu soalan exam dia kata, okey, apakah yang perlu ada pada baris 16? Ataupun dia kata tuliskan kod untuk baris yang ke-16. Jadi kalau yang macam ni, contoh soalan macam ni, awak kena buat dia punya proses lah. Sebab dia dah bagi input, dia dah bagi output. Dia tak bagi proses. Jadi sebab apa dia tak awak kena buat proses? Sebab yang ni dia nak paparkan luas. Yang sini cuma ada tapak dengan tinggi. So luas ni mesti ada somewhere dekat tengah-tengah ni. Luas ni mesti ada somewhere dekat tengah-tengah ni sebab dia nak paparkan luas. Okey, cuba tengok yang atas ni. Kenapa tak perlu dia buat luas tengah-tengah? Kenapa tak perlu? Sebab masa dia print tapak dengan tinggi dengan half ni, dia darab dulu. Jadi tapak ni dia dapat daripada mana? Tapak dia dapat daripada atas, tinggi ni juga dia dapat daripada atas. Jadi tengah-tengah ni dah tak perlu kita cari luas. Kenapa tak perlu cari luas? Sebab dia tak ada paparkan luas, dia hanya paparkan hasil darab setengah, darab tapak, darab tinggi. Jadi tengok soalan exam. Tengok soalan exam macam mana. Kalau soalan dia minta kita cari luas, macam ni kan, katakanlah dia kosongkan. Dia kosongkan yang ni, lepas tu dia buat kotak. Kalau dia buat kotak macam ni, dia suruh buat program yang dia suruh isi tempat kosong. Jadi yang ni kenalah buat dia punya proses. Kenapa untuk soalan yang ni kena buat proses? Sebab dia paparkan luas, tapi luas tak ada dekat atas ni. Jadi bila luas tak ada kat atas ni, luas mesti somewhere ada dekat sini. Jadi awak kena define luas dekat tengah-tengah. Jadi dekat situ awak buat proses awak. Boleh Haris? Dapat tak? Jadi bergantung kepada soalan, sebab soalan exam boleh jadi macam-macam. Kita tak boleh nak jangka soalan apa yang keluar. Kita tak boleh jangka soalan apa yang akan keluar. Jadi kita kena baca soalan tu betul-betul. Apa yang soalan nak. Okey, jadi macam mana pseudocode? Katakanlah dalam exam dia bagi macam ni. Dia bagi carta alih macam ni, dia suruh awak buat pseudocode. Macam mana? Ada juga soalan exam macam tu. Dia bagi carta alih, lepas dia bagi carta alih, dia suruh kita tulis ataupun dia suruh kita terjemahkan carta alih kita ke dalam bentuk pseudocode. Jadi kita buatlah pseudocode macam biasa. Yang pertama kita buat mula. Okey, kita buat mula. Yang kedua, selepas mula kita ada input. Jadi kita buatlah input tapak dengan tinggi. Okey. Kemudian katakanlah kita buat kira kat sini. Kita buat kira luas set kepada setengah darab tapak, darab tinggi. Okey, kalau kita buat macam ni, walaupun betul tapi dikira salah. Kenapa dikira salah? Sebab dia kata terjemahkan carta alih ni dalam bentuk pseudocode. Dalam carta alih ni tak ada buat proses. Dalam carta alih ni tak ada proses. Bila dia tak ada proses, kita tak perlu tambah proses dekat pseudocode. Jadi bila kita buat pseudocode, dia bagi carta alih, dia suruh kita buat pseudocode, kita buat pseudocode yang setara. Kita buat pseudocode yang setara dengan carta alih yang dia bagi. Jadi kalau carta alih dia bagi input dengan output sahaja, dalam pseudocode pun kita buat input dengan output sahaja. Tak perlu kita buat proses. Jadi bila kita jawab tu, kita tengok dulu soalan. Apa yang soalan nak. Kalau soalan tu cuma bagi input dengan output, kita cuma keluarkan input dengan output sahaja dekat pseudocode. Jadi nombor 3 sepatutnya dia akan jadi output. Output setengah darab dengan tapak
dan kita darabkan dengan tinggi. Dan nombor 4, dia akan tamat program. Okey, jadi siap Sudoku untuk yang ni. Nampak? Okey, cuba tengok yang bawah ni. Katakanlah dia bagi carta alih yang macam ni pula. Okey. Kalau dia bagi carta alih yang macam ni, macam mana kita nak bina pseudocode untuk carta alih yang ni? Jadi kita buatlah carta dia punya pseudocode. Pseudocode Okey, pseudocode untuk yang ni kita buat mula. Nombor 2 dia ada input. Input tapak dengan tinggi. Okey, yang ketiga dia ada proses. Jadi kita kena buat proses dekat sini, kira luas kira luas set kepada setengah, darab dengan tapak, darab dengan tinggi. Okey, nombor 4 kita akan paparkan output luas dan nombor 5 dia akan tamat. Okey. Jadi ini pseudocode berdasarkan carta alih yang dia bagi. Kalau dia bagi carta alih yang ada proses, dalam pseudocode juga kita kena buat pseudocode yang ada proses. Boleh? Dapat tak? Jadi dalam exam tu, masa kita jawab tu, kita tengok soalan. Soalan dia bagi apa. Jadi apa yang dia bagi tu, kita kena buat sebiji lah. Okey, boleh faham pelajar? Okey. Jadi saya bagi contoh soalan yang lain sebab soalan exam dia boleh macam-macam. Okey, katakanlah saya bagi satu lagi soalan. Okey, katakanlah soalan exam dia buat analisis dan carta alih contohnya. Dan carta alih untuk mengira dan memaparkan luas, contohnya katakanlah luas segi empat sama. Okey, katakanlah soalan exam dia kata buat analisis dan carta alih untuk mengira dan memaparkan luas segi empat sama. Lepas tu dia buat kotak. Ada juga soalan exam macam ni. Dia buat kotak, dia buat input. Okey. Lepas tu dia masukkan siap-siap sini. CC. Lepas tu dia buat proses. Lepas tu dia buat output. Output luas. Katakanlah dia buat X. Sekejap. Katakanlah dia buat luas. Okey, dia buat luas. Okey, dia buat kotak. Lepas dia buat kotak, lepas tu dia yang ni dia buat satu markah. Dia buat satu markah. Lepas tu dia buat satu lagi kotak kat sini untuk awak bina carta alih. Lepas tu dia buat katakanlah sini dia buat 4 markah. Okey, katakanlah dia buat macam ni. Okey, macam mana nak jawab? Kalau soalan exam keluar macam ni. Okey, cuba tengok soalan exam. Katakanlah soalan exam keluar macam ni.
Bina buat analisis dan carta alih untuk kira dan mempakan luas segi empat sama. Okey. Dan soalan exam dah bagi siap-siap. Dah bagi siap-siap input dia, dah bagi siap-siap output. Dia hanya tinggalkan proses. Okey, lepas tu dia buat satu markah. Okey, untuk soalan yang ni nak tanya, perlu ke tak perlu kita buat proses? Kalau kita tak buat proses, boleh dapat jawapan tak? Tolong respon pelajar. Perlu tak kita buat proses? Carson jawab perlu. Kenapa kita perlu buat proses, Carson? Kenapa? Kenapa kita perlu buat? Okey, Ewan kata okey, untuk mencari luas. Okey, Carson kata perlu to get luas. Okey. Untuk mencari luas ataupun to get luas, kita kena buat proses, Carson, terima kasih, jawapan awak betul. Okey, untuk cari luas, kita kena ada proses sebab dia hanya define kita punya sisi. Dia punya define kita punya sisi dan kita nak paparkan, kita nak display luas. Okey, bila kita display luas, dia akan jadi name error, dia akan jadi name error kerana luas is not defined. Luas is not defined. Jadi kita kena define dulu luas sebelum kita paparkan luas tu sebagai output. Dekat sini dia hanya define sisi. Dia hanya define sisi tapi dia tak define luas. Jadi luas tu kita kena define somewhere dekat tengah-tengah ni. Boleh faham? Luas tu kita kena define somewhere dekat tengah-tengah ni. Jadi dalam ni awak kena isi apa dalam ni? Dalam ni awak kena define luas. Jadi luas kena set kepada apa? Bantu saya kelas. Proses kita nak buat apa? Luas kita set kepada apa? Panjang, darab, lebar. Wong Cikai jawab panjang, darab, lebar. Kalau kita buat macam ni, luas set kepada panjang, darab, lebar. Seperti jawapan Wong Cikai, kita akan dapat pangkah dekat sini, kosong markah. Kenapa kosong markah? Wong Cikai, kerana you nak cari panjang, darab, lebar, tapi dia tak define panjang dengan lebar. Dia hanya define sisi. Nampak? Panjang is not defined, lebar is not defined. Macam mana you nak cari panjang, darab, lebar? Tak boleh cari panjang, darab, lebar kerana dia hanya define sisi. So, dalam you punya formula ni, you mesti gunakan sisi. Tak boleh gunakan panjang, darab, lebar. You guna panjang, darab, lebar, dia akan pangkah dekat sini. Dia akan kata panjang is not defined, lebar is not defined. Okey, jawapan yang lain. Kalau tak boleh guna panjang dengan lebar, kita nak buat apa dekat sini? Macam mana kelas? Nak set kepada apa? Haris, nak set kepada apa Haris? Luas is set to? Pelajar-pelajar yang lain tolonglah jawab. Sama bantu Haris tu. Even. Luas is set to apa even? Macam mana even? Luas is set to? Setengah darab tapak dan tinggi. Even yang tu area of triangle even. Sekarang ni kita nak cari area of square. Even baca soalan. Kita nak cari area of square. Awak pergi bagi formula area of triangle tu kenapa? Okey. Sisi darab sisi. Wong Cikai jawab sisi darab sisi. Ya betul. Terima kasih banyak-banyak Wong Cikai. Jawapan awak betul. Luas is set to sisi darab sisi. Sebab kita nak cari area of square. Okey. Jason pun boleh lah jawapan awak. Jason, setengah darab sisi darab 4 pun boleh juga. Tak boleh Jason. Formula awak lain. Salah. Setengah darab sisi darab 4 tu bukan formula area of square. Area of square sama ada awak boleh buat sisi darab sisi. Mana ada sisi darab tapak? Kalau kita buat sisi darab tapak, tapak is not defined, even. Kalau kita buat sisi darab tapak, dia akan jadi salah. Kerana tapak is not defined. Tapak you nak cari daripada mana, even? Dia hanya bagi sisi sebagai input. Boleh faham, even, kenapa salah? Kalau you buat sisi darab tapak, dia akan keluar name error, tapak is not defined. Jadi,
you kena guna benda yang dia dah define. Benda yang dia dah define adalah sisi. So, you kena gunakan sisi sahaja dalam formula. Jadi, luas sisi darab sisi. Ataupun kalau tak nak buat macam ni, you boleh tukar. Okey, jawapan yang betul sama ada you boleh guna luas set kepada sisi darab sisi. Ataupun jawapan yang nombor 2 yang betul, you boleh buat luas, you set kepada sisi kuasa 2. Sisi kuasa 2. Sisi kuasa 2. Kalau dalam Python kuasa 2 macam ni. Macam ni pun boleh. Ataupun dalam you nak buat simbol matematik pun boleh. Sebab apa? Sebab algoritma ni dia tak ada apa orang kata? Dia tak ada sintaks yang kita wajib ikut. Jadi kalau you tak nak buat sisi kuasa 2 macam ni, you boleh buat macam ni. You boleh buat luas set kepada sisi kuasa 2. Buat macam ni pun boleh. Okey, jadi untuk yang ni jawapan yang diterima ada macam-macam lah. Ada 3 contoh jawapan yang kita boleh terima. Okey, dia boleh terima jawapan yang ni, yang pertama, ataupun dia boleh terima jawapan yang ni, yang kedua, ataupun dia boleh terima jawapan yang ni, yang ketiga. Okey, salah satu yang ni dikira sebagai betul. Boleh faham sekarang ni? Dapat tak? Jadi kalau you masukkan variable yang lain, contohnya you masukkan tapak, you masukkan tinggi, you masukkan X ke Y ke Z ke, dia akan cakap variable tu is not defined. Jadi bila you nak buat calculation, dia akan keluar error. Dia akan keluar error. Okey, boleh faham Okey, sekarang macam mana kita nak bina dia punya flowchart. Okey, saya bagi masa. Berdasarkan analisis ni, cuba buat dia punya flowchart. Okey, buat sekarang. Cepat-cepat, saya bagi masa 2 minit. Flowchart ataupun carta alih. Okey, kalau nak bagi jawapan boleh type gunakan chatting. Okey, jadi dia punya carta alih berdasarkan analisis. Jadi oleh kerana analisis kita ada proses, jadi carta alih kita pun wajib ada proses lah. Sebab kita punya analisis kita letak proses, carta alih pun kita letak proses sama. Jadi dia punya carta alih dia, kita ada mula. Selepas mula kita masukkan input. Apakah input dia, kelas? Kelas, apakah input dia? Ya, betul Wan Cikai. Inputnya adalah sisi. Jangan pergi letak tapak pula. Awak letak tapak ke, letak panjang ke, letak lebar ke, salah. Okey, analisis dia sisi, kenapa nak letak tapak dengan lebar pula? Okey, kita masukkan input dia sisi, kemudian kita letak proses. Proses dia kita letak kira luas set kepada sisi kuasa 2. Okey, yang ni adalah dia punya proses. Okey, boleh pilihlah yang ni sisi darab sisi pun boleh, tak ada masalah. Okey, lepas tu kita paparkan output. Jadi output dia adalah apa? Outputnya adalah luas. Okey, dah selepas output dia luas, kita buat apa? Kita akan tamat program. Okey, tak apa even, boleh, tak ada masalah. Okey, macam mana? Boleh dapat tak kelas setakat ni? Boleh faham? Jadi soalan exam dia boleh macam-macam. Soalan exam boleh macam-macam. Jadi kalau soalan exam macam ni, dia dah tentukan apa input, apa output. Jadi bila dah tentukan input output, nak tak nak, you kena buat proses juga. Kalau tak buat proses, dia akan bagi tahu luas is not defined. Jadi luas ni kita kena define somewhere dekat dalam, proses. Kerana dia bagi luas. Dekat sini dia hanya define sisi sahaja, dia tak define luas. Okey. Boleh pelajar?
Okey, semua dapat? Okey, kita sambung soalan latihan yang seterusnya. Sekejap.